Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar semua yang mendengar dengan penuh setia, dengan penuh ketekunan saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia dalam segmen motivasi pagi terbitan Puan Hajah Maslina Alias, terus bersama dengan saya Syahari Abdul Rahman dalam topik yang saya letakkan sebagai insan penting di belakang Musa. Insan penting di belakang Musa alaihi salam. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam hidup kita perlu sentiasa berdamping dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang bila kita berada dengan mereka dalam majlis-majlis mereka, kita beroleh ketenangan. Mereka barangkali bukanlah orang yang popular mana, tetapi barangkali kalau mereka berdoa pasti mustajab. Allah memberikan kepada mereka kekuatan yang barangkali tidak ada kepada kita. Demikianlah kisah seorang insan di sebalik populariti Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Insan yang sangat banyak disebutkan perjuangannya, jasanya Musa alaihi salam. Sebenarnya ada insan di belakang beliau, iaitulah abang kandung beliau sendiri, iaitulah Harun alaihi salam. Tuan-tuan, kita terkadang tidak menyedari ketika membaca kisah Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam di dalam suratul Kahfi, kita barangkali begitu gairah untuk mengetahui bagaimana Al-Quran memaparkan kisah berkenaan dengan penuh pengajaran. Cuma barangkali kita terlupa ketika Musa bermusafir mencari Khidir alaihi salam, barangkali berminggu-minggu, barangkali berbulan-bulan musafir itu. Maka siapa yang menggantikan urusan kepimpinan Bani Israel? Siapa yang menguruskan pentadbiran, yang memantau, yang menyelia, yang menasihat Bani Israel? Maka ini bukan calang-calang orang untuk menguruskan Bani Israel, melainkan orang yang punya kesabaran yang kuat seperti Harun alaihi salam. Banyak ayat-ayat Al-Quran seumpama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-34. Allah taala menonjolkan bagaimana Harun alaihi salam ini punya package yang melengkapkan Musa alaihi salam. Musa itu alaihi salam membesar dengan package pendidikan orang-orang bandar, kita boleh kata begitu, dengan package pendidikan istana Mesir. Tetapi Musa alaihi salam ini, Al-Quran kerap menonjolkan baginda sebagai seorang yang cepat dan tangkas membuat kesimpulan. Kadang kesimpulan yang terlalu cepat itu menyebabkan kesilapan terjadi. Tetapi Harun alaihi salam seorang yang sangat berfikir jauh ke depan, seorang yang teliti mengambil tindakan, seorang yang barangkali menghitung dengan begitu prihatin segenap implikasi daripada sesuatu percakapan dan sesuatu tindakan. Orang hari ini kata CAF, consider all factors. Kerana kelihatan ayat 34 ini adalah suatu kenyataan yang menunjukkan Harun punya kelebihan ke atas Musa dari sudut kefasihan lidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibuni. Dan saudaraku, abangku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuskanlah dia bersama denganku, wahai Allah, sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mesej aku akan didustakan oleh mereka. Jadi berdasarkan kenyataan ini, apakah yang menyebabkan Harun punya kelebihan yang diakui sendiri oleh Musa dari sudut kefasihan?
Kefasihan ini bermaksud seseorang boleh bercakap dengan tenang dalam apapun keadaan, tersusur dengan rapi perkataannya. Dalam benak fikirannya sudah ada apa perkataan yang terbaik untuk sampai kepada maksud, yang orang panggil balaghah. Kerana Harun punya kelebihan untuk bertenang, berbanding sifat yang agak tergesa-gesa yang banyak menonjol kepada Musa alaihi salam. Jadi cantik pakej pendidikan bandar bergabung dengan pakej pendidikan dusun ataupun kampung. Kerana Harun alaihi salam tidak membesar melainkan dalam suasana perkampungan Bani Israel. Tetapi meskipun dibesarkan dengan didikan kampung, ia melahirkan insan yang tenang, insan yang tidak gopoh dalam membuat sesuatu kesimpulan. Barangkali ada hikmah kalau kita lihat peristiwa Isra' Mi'raj, di mana Musa berada di langit yang ke-6 dan sebaliknya Harun alaihi salam punya langit yang tersendiri, iaitulah di langit yang ke-5. Sedangkan kedua-duanya adik-beradik, kenapa tidak diletakkan sekali di mana-mana langit sebagaimana Nabi Yahya dan Nabi Isa bin Maryam? Jadi barangkali kata para ulama, Allah Ta'ala mahu mengiktiraf, salah satu hentian penting yang Nabi kena belajar adalah maqamu al-fasahah, iaitulah hentian kefasihan lidah. Seseorang itu barangkali sudah ada mesej yang nak disampaikan kepada Fir'aun, kepada manusia. Tetapi apabila ada reaksi negatif daripada mad'u, bila ada perkataan-perkataan biadab daripada musuh-musuh Islam, pendakwah itu sendiri hilang pedoman. Pendakwah itu sendiri menjadi emosional. Pendakwah itu sendiri menjadi orang yang menari mengikut rentak lawannya. Lalu jadilah tutur bicaranya tidak tersusun, dia mula blur, dia mula jadi orang yang merapu, merepek. Tetapi Harun alaihi salam, mentor kepada Musa alaihi salam, seorang yang afsahu minni lisanan, seorang yang sentiasa lidahnya lebih fasih berbicara. Kerana apa? Kerana beliau adalah seorang yang matang, seorang yang tenang, seorang yang mampu mengawal emosi dalam keadaan tekanan bagaimana sekalipun. Sebab itu tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita dapat lihat Musa mengiktiraf kehebatan abangnya ini, di mana kalau abang dia ada sekali dengan dia akan jadi orang yang tenang dan boleh bertasbih. Kalau abang dia tak ada di hadapan Fir'aun, nanti tak tahulah apa akan jadi. Dalam surah Taha ayat yang ke-29 hingga 34, Musa mengiktiraf kenapa Harun mesti join dia sekali pergi kepada Fir'aun. Kerana Musa mengetahui kelemahannya, yang mana ada kelebihan untuk melengkapkan kelemahannya pada abangnya. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. Ayat ini menunjukkan Harun saya perlukan, wahai Allah, agar ketika saya sudah tidak mampu bercakap dengan baik di hadapan Fir'aun, barangkali Fir'aun itu akan menangkap saya kerana saya ada kes bunuh 10 tahun lepas dengan istana Fir'aun ini, ataupun barangkali dia akan mengacau, mengganggu saya sebab dia lebih kenal saya, kelemahan saya. Saya membesar dengan didikannya, dengan istananya. Jadi barangkali dia akan mengungkit yang menyebabkan saya tak boleh nak bertenang untuk menyampaikan mesej tasbih, mesej bahawasanya Allah itu Esa dan kau bukan Tuhan. Barangkali bila datang detik-detik begitu yang mengganggu fikiranku, maka Harun akan membantu aku untuk mengekalkan mesej tasbih kepada Allah. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Subhanallah. Ya tuan-tuan puan-puan sekalian, yang mudah-mudahan dalam hidup kita ni kita ada mentor, kita ada insan yang barangkali tidaklah popular mana, tetapi dengan adanya dia di sisi kita, kita menjadi orang yang sentiasa terarah dalam tindak tanduk, kita jadi orang yang sentiasa berfikir jauh ke depan, ya. Jadi inilah antara kualiti, antara watak yang ada dalam kisah Harun alaihi salam yang ramai orang tidak menyedari. Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.